ahsanu qawlan telah membentuk Islam di alam Melayu sebagai Islam yang cirinya kosmopolitan, yang kaya dengan ciri-ciri keterbukaan, inklusif dan saling berinteraksi. Ciri-ciri ini harus menjadi inti buat generasi muda Muslim dalam mengangkat amanah dakwah sebagai sebahagian rantaian rijalun sadaqu dan at-taifah al-mansurah yang dinyatakan dengan kualiti iman, petunjuk dan keutuhan janji. Kosmopolitan Islam dan kesinambungan peradaban kemanusiaan. Dalam siri syarahan on heroes, hero worship and the heroic in history oleh Thomas Carlyle, seorang sejarawan dan filosof Eropah pada abad ke-19, beliau memerihalkan Nabi Muhammad SAW sebagai hero yang menjadi katalis kepada perubahan radikal masyarakat. Bukan hanya komuniti Arab tetapi juga masyarakat belahan dunia yang lain yang tersentuh oleh mesejnya. Yang disebut zealous missionaries preach it, that is Islam abroad among Malays, Black Papuans and brutal idolaters. Dakwaan Carlyle ini disokong dengan penelitian ilmiah oleh Peter Frankopan dalam sejarawan, iaitu seorang sejarawan daripada University Oxford, yang dalam karya terbaru beliau The Silk Roads, A New History of the World, beliau menyimpulkan bahawa Islam telah merintis satu jalan yang awalnya tidaklah begitu meyakinkan, tetapi natijahnya begitu menakjubkan. An unpromising start in a cave near Mecca had given birth to a cosmopolitan utopia of sort. Oleh yang demikian, bagi para penggerak harakah ABIM yang punya kesedaran dan keinsafan untuk memakmurkan dunia ini sesuai dengan taklifan sebagai khalifah di muka bumi, harus merangka strategi untuk berusaha menjadi creative individuals yang secara serius merangka gerak kerja ke arah pembangunan semula ketamadunan dunia semasa, sebagaimana yang pernah dirintis kaum muslimin suatu masa dahulu. Citra Islam dalam peradaban manusia wajar ditampilkan dengan pengembalian imej kaum muslimin sebagai umat berbudaya dan beradab melalui kerangka peradaban yang semakin malak, iaitu cosmopolitan Islam dan Islamic civilization. Bruce B. Lawrence dalam Rethinking Muslim Cosmopolitanism, Civilizational Moorings ataupun Cosmopolitan Options meletakkan konsep cosmopolitan Islam sebagai suatu yang saling berhubung kait dengan pembinaan ketamadunan. Tegas beliau, dalam konteks pembinaan peradaban, ciri-ciri pemikiran kosmopolitan Islam itu hadir dari bahagian-bahagian yang spesifik dalam ketamadunan Islam. Beliau menjelaskan, I want to argue that this cosmopolitan longing builds on a related activity, one that stems from a collective belonging. Embedded in the history of empires, it is often heralded as Islamic or Islamic civilization. Cosmopolitan and civilization become complementary qualifiers. They function in tandem, two sides of a single coin. Each illumines the other. Di sini Lawrence menekankan istilah Islamic civilization yang dihuraikan sebagai konsep yang lebih meluas dan inklusif yang meliputi elemen estetik dan literary yang dikongsi bersama Muslim dan bukan Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Ketika memetik Malik bin Nabi sebagai salah seorang tokoh pemikir Muslim cosmopolitan, beliau menekankan antara ciri yang menonjol dalam manifestasi Muslim cosmopolitan itu suatu kewenangan masyarakat Islam mencipta komuniti raya dengan garis sempadan yang terbuka dan lancar tanpa sengkatan, bersama kepelbagaian cara berkehidupan, berpandangan sebagai interaksi dengan dunia luar. Di sini beliau menegaskan bahawa cosmopolitan Muslim itu sifatnya deeply rooted in a mindset and memory that is shaped out only by Islam, not only by Islam but also by Muslim networks, the crucial index for the formation of Islamic or Islamic civilization. Tidak ketinggalan, Masya Hodgson turut mengupas kosmopolitan Islam ini sebagai suatu proses menyemarak penyebaran Islam ke pelosok dunia. Menurut beliau,
Islam timbul di zon kering tengah dan mengambil bentuk kosmopolitan yang aneh yang memberikan agama ini kekuatan yang luar biasa, terutamanya di sepanjang jalan perdagangan dan daerah baru. Lantas, Islam cepat tersebar ke Eurasia Tengah dan Afrika dan sampai ke Benggala, Yunan, Albania, Keralam dan Malaysia kerana kawasan komersial ini bergantung pada pusat kosmopolitan. Buku Gelombang Kebangkitan Asia karya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperincikan dengan lebih mendalam bagaimana proses penyebaran dakwah atas paksi kosmopolitan di alam Melayu ini yang tanpa undangan, pemaksaan dan kekerasan telah menempa satu ciri Islam kosmopolitan di rantau ini yang terbuka dengan kesejahteraan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar dalam tulisan beliau menegaskan bagaimana kaedah penyebaran Islam di rantau ini yang penuh keunikan dan rekayasa kreativiti berjaya membentuk sebuah komuniti Muslim Asia Tenggara dengan ciri dan citra kosmopolitan yang jauh dari bibit dendam dan kesumat permusuhan. Beliau menegaskan pengislaman secara damai dan beransur-ansur ini membentuk jiwa Muslim Asia Tenggara ke arah yang bersifat kosmopolitan, terbuka, bertolak ansur dan mudah serasi dengan keragaman budaya. Sudah tentu sikap mereka turut diwarnai oleh kehadiran penganut agama-agama lain di tengah-tengah masyarakat. Penganut agama-agama lain pula membalas sikap toleransi tersebut dengan menghormati umat Islam dan cara hidup umatnya hingga berlaku hubungan antara agama di rantau ini. Justru, trend sejarah perjalanan dan perkembangan Islam di rantau ini telah menjadi pengaruh penting kepada sikap sederhana, pragmatik dan kosmopolitan bangsa. Dalam masa sama, ia disingkapi dengan nilai tambah watak semula jadi bangsa yang dipamerkan seperti terbuka, mudah memaafkan dan berjiwa besar dengan nilai-nilai yang membolehkan berlakunya interaksi damai dalam kerencaman kepercayaan masing-masing. Walau bagaimanapun, sikap sederhana dan pragmatik umat Islam Asia Tenggara ini tidak bermakna mereka mengorbankan prinsip-prinsip dan ajaran dasar agama semata-mata melayani ragam zaman. Sebaliknya, mereka menggunakan kesederhanaan sebagai pendekatan untuk menjayakan dan bukan mengorbankan ajaran pokok Islam. Dalam pada itu, Profesor Dr. Syed Khairuddin Al-Junaid dalam karyanya Muslim Cosmopolitanism, Southeast Asian Islam in Comparative Perspective membahaskan ciri kosmopolitan Muslim dengan butiran yang segar yang dipacu oleh komuniti Muslim Asia Tenggara. Beliau menyebut, Muslim cosmopolitanism in Southeast Asia is a style of thought, a habit of seeing the world in a way of living that is rooted in the central tenet of Islam, which is that everyone is part of the common humanity, accountable to God, and that we are morally responsible towards one another. To embrace Muslim cosmopolitanism is to exhibit a high degree of receptiveness to universal values that are embedded within one's own customs and tradition. Internalizing Muslim cosmopolitanism enables a person to be at ease with his or her own Islamic cultural identities, promoting these identities as a means to enrich public understanding about Islam and Muslims while maintaining and embracing a tolerant attitude towards people of other backgrounds. Ciri-ciri kosmopolitan Muslim Asia Tenggara ini turut dihuraikan oleh beliau dalam karya Hamka and Islam Cosmopolitan Reform in the Malay World. Berasaskan istilah cosmopolitan reform, beliau menjelaskan kerangka pemikiran ilmuwan agung Islam alam Melayu, Hamka, yang di mana ditegaskan
yang ditegas oleh Hamka, Islam adalah untuk dunia, bukan hanya untuk dunia Arab. Untuk berdakwah kepada dunia, untuk diislamkan, mengkehendakkan kita untuk menjadi orang yang berfikiran terbuka, berpegang kepada nilai seluruh dunia sebagai sebahagian dari persaudaraan sejagat. Buku tersebut menegaskan Hamka's cosmopolitan reform was aimed at encouraging Muslims in the Malay world to think and act in a more inclusive, fairer, and more pluralistic manner without having to compromise the basic precepts and universal aims of Islam. Baik, tajuk terus. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahawa islah adalah merupakan kemuncak wawasan risalah dakwah para mursalin. Dalam surah Hud ayat 88 disebut, Bismillahirrahmanirrahim, In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanya bertujuan untuk melakukan islah sedaya upayaku dan tiadalah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jugalah aku berserah diri dan kepadanya lah juga aku kembali. Dalam menggalas misi islah sebagai misi akhir para utusan Allah berasaskan pedoman yang digariskan Al-Quran dan hadis, ia harus didasari pola pemikiran transformatif seperti yang digagaskan oleh Kunto Wijoyo yang berusaha melakukan interpretasi untuk aksi yang membawa kepada kefahaman yang jitu, menelaah, mentafsir, mentadabbur Al-Quran dan hadis dalam kerangka pemikiran yang membebaskan umat dari pelbagai kelemahan fundamental realiti kehidupan. Untuk yang demikian, gerakan Islam harus sentiasa fahami bahawa misi Islam adalah kemanusiaan dan paradigma Al-Quran itu adalah pembentukan pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realiti. Selanjutnya, tauhid itu perlu diterjemahkan dengan paradigma Islam sebagai sebuah kemanusiaan, iaitu agama yang sangat mementingkan manusia bagi tujuan utama. Lebih mendasar, Kunto Wijoyo secara teori membawa satu teori kemanusiaan Islam sebagai humanism theocentric, iaitu perjuangan untuk kemuliaan peradaban kemanusiaan. Prinsip humanism theocentric ini yang ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat. Lantaran memahami realiti ini adalah menjadi tanggungjawab ABIM sebagai gerakan Islam untuk komited bersama masyarakat antarabangsa dalam menggerakkan dan merealisasikan matlamat pembangunan mapan seperti Sustainable Development Goals SDG dalam menuju misi besar ABIM, iaitu membina dan memimpin tamadun khairul ummah. Sejak tahun lalu, ABIM telah bergerak dalam agenda islah menerusi matlamat pembangunan lestari SDG, di mana ABIM bekerjasama dengan erat dengan beberapa pemegang taruh besar termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Malah ABIM turut menjadi sekretariat kepada Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia APPGM SDG yang bertanggungjawab mencari penyelesaian kepada masalah komuniti berasaskan acuan SDG di 10 kawasan parlimen. Pertarungan identiti politik tajam menzahirkan kemerosotan kosmopolitan Islam. Muktaminin sekalian, mengimbau kembali lanskap siasah negara yang silam. Pilihan raya umum pada tahun 1964 adalah merupakan pilihan raya pertama Malaysia yang memberi mandat buat seluruh rakyat yang meliputi Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak untuk mengundi dalam sistem demokrasi. Ia diikuti pilihan raya berikutnya pada tahun 1969 yang memberi mandat buat seluruh rakyat Malaysia kecuali Singapura membuat penilaian terhadap keberkesanan kerajaan dalam menyusun atur masyarakat pelbagai untuk satu tempoh yang matang, yakni selama lebih 5 tahun selepas pembentukan Malaysia tahun 1963. Sesungguhnya tidak wajar untuk kita gagal fahami bahawa pembentukan Malaysia bukan sesuatu yang hanya bersifat buaian cantik dilatari pelangi indah, tetapi ia juga adalah tidak terlepas dari ranjau duri yang harus diwaspadai.
Walau dengan penggabungan, pelbagai identiti akan menambahkan lagi kehebatan apabila kita bergabung pelbagai latar dengan motor bersekutu bertambah mutu. Namun harus diingat kelemahan yang pelbagai juga akan disatukan termasuk ke pelbagai identiti yang membentuk berwala permasalahan yang besar. Di sini, buku Identity and Violence karya Amartya Sen mengingatkan kita untuk mewaspadai kepelbagaian identiti. Menerusi identiti dari sisi positif, ia berupaya untuk menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan serta kekuatan dan keyakinan. Seseorang boleh dimotivasikan untuk berjaya bila mana dikaitkan dengan identiti sesebuah kaum yang diwawarkan kehebatan dari genap sejarah dan tradisi seterusnya menjadi pemangkin kebangkitan sesebuah bangsa. Namun, identiti boleh membunuh apabila sisi negatifnya tidak dibendung. Amartya Sen mengenang kembali zaman kanak-kanaknya sekitar tahun 1940-an. Bagaimana perubahan sentimen berlaku begitu pantas atas nama identiti. Kepelbagaian identiti di India khususnya melibatkan Muslim dan Hindu yang dihargai dari neraca kepelbagaian sekitar Januari telah berubah sekelip mata kepada India yang digambarkan mempunyai komposisi Hindu yang kejam dan Muslim yang bengis pada bulan Julai pada tahun yang sama. Lantaran ratusan ribu telah dibunuh di tangan mereka yang mendakwa melakukan kerja tersebut mewakili orang lain dari identiti yang sama. Justru dalam memberi fokus kepada identiti agama bangsa, ia harus berkisar sesuatu yang memberi pemberdayaan dan bukan ke sudut ekstrim hingga merosakkan dan membunuh kepelbagaian. Bagi menyeimbang penggunaan identiti kaum dan agama, masyarakat harus turut menggarap kepelbagaian identiti ini. Ini yang cuba dinukilkan oleh Amartya Sen sebagai the power of competing identities. Ia membawa kepada sarwa pandang bagaimana masyarakat berupaya untuk mencerminkan dirinya sebagai satu identiti yang lebih luas, menentas agama dan kaum. Ini termasuklah identiti asal-usul kelahiran, profesion pekerjaan, jantina, kelas masyarakat, fahaman politik, tabiat pemakanan, kecenderungan bidang sukan, kesukaan terhadap satu muzik dan komitmen dalam bidang program kemasyarakatan. Dalam rangka yang lebih besar, kita harus turut melihat diri kita sebagai sebuah identiti yang berlandaskan negara dan kewarganegaraan. Seperti identiti bangsa Malaysia yang mampu meraih keyakinan untuk bersama bergerak ke hadapan atas panji negara. Namun, perlu sentiasa diperingatkan, kita sentiasa mendukung agenda mengangkat identiti agama dan bangsa sebagai suatu anugerah yang wajib dipertahankan. Namun, tidak harus keterlaluan berpegang kepada identiti tersebut sehingga membawa kepada watak ekstrim yang memecahkan anggota masyarakat seperti yang dinukil oleh Amartya Sen. Oleh yang demikian, atas faktor ini, ABIM menanggapi identiti bangsa Malaysia sebagai salah satu competing identities untuk menyederhanakan identiti agama dan kaum supaya tidak terjerumus ke kancah yang melampaui batas. Maka, bicara soal identiti bangsa Malaysia, ia bukan satu proses asimilasi yang mencairkan kebudayaan sesuatu bangsa, tetapi integrasi untuk kita bersama membentuk watak-watak yang punyai ciri kebersamaan semua bangsa yang mendiami negara bertuah ini. Pembentukan ciri dan watak bersama ini atas nama integrasi adalah satu jalan tengah yang akan mengelakkan masyarakat dari jatuh ke gaung asimilasi maupun terjerumus ke kancah segregasi perpecahan. Walau bagaimanapun, hari ini kita dibelenggu dengan putaran keresahan bila bicara soal kepelbagaian persaingan identiti. Dengan dakwaan seolah-olah kita meminggirkan serta menenggelamkan survival identiti umat Melayu khususnya. Keresahan ini ada justifikasinya bila mana kita singkapi idea yang cuba diketengahkan oleh Francis Fukuyama. Dalam buku Identity, Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, Fukuyama merakamkan dialog antara Socrates bersama dengan dua aristokrat muda Athens, Adeimantus dan Glaucon, tentang keadilan. Dalam dialog tersebut, Socrates menonjolkan Timos sebagai bahagian ketiga dalam diri manusia selain keinginan dan akal. Dalam konteks kehidupan sosial dan bernegara, Timos mendorong manusia untuk sentiasa lapar terhadap pengiktirafan sosial.
Dalam konteks Malaysia, konsep Timos ini agak dekat dengan konsep maruah bangsa. Fukuyama berpendapat bahawa mainan isu Timos ini oleh politikus telah menimbulkan beberapa ketegangan sosial dan konflik antara kaum, contohnya di Amerika Syarikat. Timos diterjemahkan sebagai spiritedness yang secara utuh dikaitkan dengan kelaparan mencari pengiktirafan. Timos adalah kedudukan antara maruah dan kemarahan yang bertindak menerusi penilaian seseorang terhadap nilai dan maruahnya. Fukuyama menyebut Timos inilah yang menjadi letak duduk isu identiti politik yang diwarnai permasalahan global hari ini. Melihat dalam neraca masyarakat Melayu, konsep Timos ini telah dipegang sebagai akar kepada identiti bangsa yang mahukan satu